Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Prihatin. Bersama saya pada hari ini Rosimizal bin Nordin dalam segmen Bual Bicara Influencer Japan, Wilayah Persekutuan Labuan. Influencer Japan ini merupakan program yang dilaksanakan secara rintis di seluruh negara. Pendekatan yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia dalam menyampaikan serta memasarkan maklumat serta dasar kerajaan melalui media sosial platform Facebook, Instagram dan Twitter. Di mana pada hari ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia Cik Shaliza binti Muhammad Hasli, alias Bob, Ketua Pejabat Operasi Labuan Jabatan Perangkan Malaysia, yang akan membincangkan topik berkenaan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020. Selamat datang Puan ke segmen Bual Bicara Influencer Japan kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menjemput pihak kami. Baik Puan, untuk para penonton sekalian, saya akan membacakan sedikit berkenaan dengan info Jabatan Perangkaan, iaitu Jabatan Perangkaan Malaysia merupakan jabatan yang beroperasi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang bertujuan menguruskan data dan statistik berkenaan Malaysia yang beribu pejabat di Putrajaya. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, pejabat operasi terletak di tingkat 14, bangunan Ujana Kewangan. Baik Puan. Puan dah makan Sihat Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Puan, kita bercerita berkenaan dengan Jabatan Perangkaan ini, iaitu sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan kalau kita melihat misi jabatan itu sendiri, iaitu memperkasakan maklumat yang bermutu, berorientasikan pengguna dan bertepatan masa untuk pembentukan dasar perancangan pembangunan dan pentadbiran negara. Betul Puan Betul. Okey. Soalan yang pertama Puan ingin saya ajukan berkenaan dengan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 ini. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan apakah peranan Jabatan Perangkaan Malaysia itu sendiri. Silakan Puan. Okey, terima kasih Encik Mizal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput kami. So, peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, umum mengetahui Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun dikenali sebagai DOSM, DOSM, bila kita sebut DOSM, orang akan fikir banci. Orang tak tahu apa sebenarnya peranan Jabatan Perangkaan. Okey, untuk makluman semua, DOSM selaku penjana statistik negara berperanan untuk mengumpul, memproses, mentafsir dan menyebarkan statistik yang berintegriti dan reliable dalam bidang-bidang contohnya ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar. Fungsi DOSM ini juga dinyatakan jelas di bawah Akta Perangkaan 1965 dan disemak 1989. Inilah antara peranan Jabatan Perangkaan yang umumnya orang kurang memahaminya. Ya, betul Puan Mungkin ramai yang bertanya-tanya apakah fungsi peranan Jabatan Perangkaan itu sendiri dalam menentukan dasar dan statistik sebuah sosioekonomi sebuah negara itu. Dan mungkin kita beralih ke soalan kedua Puan iaitu apakah banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 ini. Mungkin Puan boleh jelaskan secara terperinci berkenaan dengan apakah banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 itu. Silakan. Okey, banci penduduk, untuk makluman semua, sekarang ni kita sedang menjalankan banci penduduk perumahan dan Malaysia 2020 secara dua fasa, dan fasa 1 akan berakhir pada 30 September ni. Okey, untuk makluman fasa 1 kita telah laksanakan mulai 7 Julai 2020 sehingga 30 September 2020. Manakala fasa 2 kita akan adakan pada mulai 10 Oktober sehingga 24 Oktober 2020. So, okey, kaedah bancian kita gunakan pada kali ini ada pelbagai kaedah. Okey, untuk fasa 1 kita menggunakan kaedah
secara atas talian ataupun online. Manakala satu lagi kita menggunakan kaedah KATI, iaitu kita terus telefon kepada responden dan kita terus kemaskini dalam sistem. Okey, manakala kaedah untuk fasa kedua adalah bancian secara bersemuka. Maksudnya kita datang ke rumah-rumah responden. Okey, kaedah yang kita gunakan adalah KAPI. Okey, di mana pembanci nanti akan membuat bancian menggunakan smartphone ataupun tablet. Yang seterusnya, pembanci juga akan datang ke rumah responden membawa borang, masih juga menggunakan kaedah PAPI. Dan seterusnya adalah DOPU. DOPU ni maksudnya drop off pick up. Kita akan letak borang tu sama ada di peti surat, di pagar responden untuk responden yang mengisi. Itu sedikit berkenaan dengan banci penduduk lah. Okey, itu berkenaan dengan banci penduduk dan perumahan Malaysia. Apa yang dimaksudkan oleh Puan sebentar tadi, iaitu apa yang Puan sebut tadi, iaitu PAPI dan DOPO. DOPO merupakan salah satu inisiatif ataupun kaedah yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Wilayah Persatuan Labuan dalam mempergiatkan lagi promosi untuk banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020. Mungkin Puan, di Labuan sendiri banyak promosi yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan sendiri dalam mempergiatkan lagi maklumat berkenaan dengan banci penduduk dan perumahan Malaysia ni. Mungkin banyak yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan sebelum ni, merupakan iaitu kadang-kadang kita nampak Jabatan Perangkaan sendiri melaksanakan klinik e-sensus untuk memberikan maklumat, memudahkan penduduk di wilayah Persatuan Labuan sendiri dalam mengisi maklumat secara online. Okey Puan. Dan kita beralih kepada pertanyaan yang seterusnya. Ramai orang tertanya-tanya sebenarnya, penduduk Malaysia sendiri ataupun di wilayah Persatuan Labuan sendiri bertanyakan, dan mengapakah bancian ini perlu dibuat Puan? Kenapa? Mungkin ada sebab-sebab tertentu dalam mendapatkan maklumat yang perlu, kerajaan perlu tahu maklumat isi rumah dan sebagainya. Mungkin Puan boleh jelaskan sebab-sebab bancian ini perlu dibuat. Silakan Puan. Okey, kenapa banci penduduk kita adakan adalah untuk mendapatkan stok dan profil penduduk dan perumahan yang komprehensif dan terperinci sehingga ke peringkat geografi terkecil sebagai penanda aras bagi ciri-ciri demografi dan sosioekonomi penduduk. Okey, data banci yang komprehensif ini akan kita jadikan sumber utama dan penting dalam penyediaan rancangan pembangunan negara. Itu yang penting untuk penggubaran dasar pembangunan negara, tujuan utamanya. Okey, berdasarkan unjuran, dianggarkan bilangan penduduk Labuan pada 2020 ni adalah sebanyak 103.1 ribu dengan tempat kediaman sebanyak 24.1 ribu. Ini unjuran kita lah, hasil daripada banci penduduk tu nanti. Ramai juga Okey Puan. Bila melihat kepada penjelasan yang diutarakan oleh Puan sebentar tadi, iaitu untuk mendapatkan demografi dari segi geografi, dari segi sosioekonomi, mungkin kita sebenarnya Jabatan Perangkaan ni dia bukan sahaja untuk melaksanakan bancian ini, kerana di situlah kita perlu tahu pekerjaan sebuah isi rumah itu sendiri, adakah dia bekerja dari sektor pertanian, dari segi perikanan dan sebagainya. Ini menentukan sesuatu hala tuju negara dalam menentukan satu faktor isi rumah itu sendiri dalam mencapai misi dan matlamat Jabatan Perangkaan itu sendiri. Okey. Mungkin Puan, kita akan berehat seketika. Kita akan membicarakan lebih lagi berkenaan dengan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 ini. Penting, benda ni sangat penting kerana pada tahun ini memang akan dilaksanakan, dan ke mana-mana kita akan kembali sebentar lagi.
Bertemu kita kembali dalam rancangan Wal Bicara Influencer at Japan Jabatan Perdana Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, bersama saya pada hari ini Puan Syah Puan Syahliza. Okey Puan, kita mungkin penduduk ataupun masyarakat tertanya-tanya ramai pembanci yang datang ke rumah untuk membuat bancian, dan dari segi apakah aspek atau soalan yang diambil kira dalam pelaksanaan banci 2020 kali ini. Mungkin ada soalan-soalan yang tertentu yang ingin ditanyakan kepada isi rumah itu sendiri ataupun tempat kediaman itu sendiri. Silakan Puan. Okey, terima kasih Cik Rizal. Okey, untuk makluman semua, kita ada sebanyak 108 soalan sebenarnya yang juga ditanya pada banci kali ini. Tapi tidak semua responden akan menjawab 108 soalan inilah. Okey. Okey, secara umumnya antara aspek yang terdapat dalam soal selidik ni adalah berkaitan perumahan, penduduk, isi rumah, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, migrasi, warga emas. Ini antara soalannya lah. Selain kita tanya juga berkenaan orang kurang upaya. Okey, selain itu terdapat juga soalan tentang kesihatan, kecergasan dan hubungan sosial lah. Contoh soalan, berapa kali kita makan sehari bersama keluarga. So dari sini kita baru tahu rupa-rupanya seminggu sekali je kita bersama keluarga makan bersama. So daripada soalan banci ni banyak dapatan yang akan kita kongsikan dengan orang ramai lah. Okey. Oh, maksudnya tidak spesifik kepada soalan-soalan berkaitan dengan pendapatan isi rumah itu sendiri, apakah sektor pekerjaan dia, tidak melibatkan juga faktor sosial, iaitu mungkin dari segi hubungan kekeluargaan itu sendiri dalam sebuah isi rumah, dalam kita menentukan apakah yang dilaksanakan ataupun dilakukan aktiviti oleh sebuah keluarga itu. Betul. Okey, baik. Dan bila saya dengar tadi Puan mengatakan 108 soalan, banyak juga tu. Dan mungkin pembanci tidak akan bertanyakan soalan kepada responden sebanyak itu. Mungkin ada soalan-soalan tertentu yang perlu dijawab oleh setiap responden ataupun tempat kediaman nanti, Puan. Ya, betul. Okey, betul. Okey Puan, mungkin boleh jelaskan bagaimana kaedah pembancian ini dijalankan? Okey, kaedah pembancian seperti yang saya nyatakan tadi, kita adakan, kita ada 5 kaedah pembancian lah. So mengikut fasa lah. So fasa pertama kita sedang laksanakan sekarang, iaitu mulai 7 Julai hingga 30 September secara atas talian online, iaitu e-census dan KATI. So untuk e-census, saya menyerulah kepada semua warga penduduk Labuan untuk menyelesaikan e-census masing-masing, terutama kepada mereka yang telah menerima postcard ataupun invitation code yang telah kita edarkan. Okey, kami mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelesaikan e-census ni sebelum 30 September 2020. Okey, manakala fasa kedua nanti, kaedah yang kita gunakan adalah secara kapi, iaitu bancian ke rumah-rumah, tapi pembanci nanti akan menggunakan kemudahan, contohnya tablet ataupun handphone, smartphone ke rumah-rumah responden lah. Yang kedua adalah menggunakan kaedah secara papi. Papi ni temu rumah bersemuka seperti biasalah. Dan yang ketiga iaitu DOPU lah, drop off dan pick up, di mana borang-borang banci penduduk kita akan letak dekat peti surat setiap rumah responden ataupun pagar-pagar pintu rumah responden. So kita minta kerjasamalah kepada semua warga penduduk Labuan untuk fasa kedua ni memberi kerjasama. Okay. Baik Puan, itu kaedah di antara kaedah pembancian yang dijalankan oleh Jabatan Perangkan itu sendiri, iaitu di mana postcard ataupun invitation card perlu diisi ataupun dilengkapkan sebelum 30 September 2020 bagi memudahkan Jabatan Perangkan merangka dan mendapatkan maklumat untuk program ataupun bancian secara bersemuka dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Baiklah. Dan bagaimana pula Puan berkenaan dengan maklumat yang dikumpul daripada banci
atau survey, adakah memberi manfaat kepada rakyat itu sendiri, Puan? Ini tertanya-tanya orang tanya, adakah memberi manfaat? Kalau saya memberi maklum balas ataupun memberikan jawapan berkenaan dengan isi rumah saya itu, adakah saya mendapat manfaat daripada bancian ini? Silakan, Puan. Okey. Umum tidak mengetahui sebenarnya daripada banci ni pelbagai maklumat akan kita perolehi untuk merangka dasar-dasar program kerajaan, Cik Mizan. Okey, daripada maklumat banci penduduk ni, pertama sekali pihak kerajaan dapat membuat perancangan dan polisi yang berpaksikan rakyat apa yang kita dapati daripada banci penduduk ni. Okey, yang kedua, akan menjadi input ataupun kepada agenda nasional terutama sebagai evidence-based decision making kepada perancangan dan dasar negara itu sendiri. Okey, seterusnya kita dapat merangka contohnya dasar kependudukan, dasar perumahan, dasar pendidikan, dasar keselamatan dan seterusnya dasar-dasar lainlah, dasar-dasar kerajaan yang lain. Okey, selain daripada itu, okey, statistik atau banci ini juga kita gunakan secara komprehensif dalam merangka perancangan, pelaksanaan ataupun pemantauan terhadap dasar program yang kita fokuskan. Contohnya kumpulan sesasaran tertentulah. Sebagai contoh, input untuk keseimbangan pembangunan bandar dan luar bandar, dan bagaimana kita mahu tahu agian pendapatan tu sama atau tidak. So daripada data banci penduduk ni pun kita boleh dapati. Okey, seterusnya dari segi aspek ekonomi, maklumat yang kita kumpul ni juga berupaya menilai prestasi kumpulan sasar tertentu. Contohnya PKS lah, perusahaan kecil dan sederhana, and then penyertaan wanita, Bumi Putra, warga OKU, warga emas dan penggunaan e-dagang atau digital ekonomi. Dari sini kita dapat maklumat ni. Okey, secara tidak langsung kita akan mengenal potensi perniagaan jugalah daripada data banci penduduk ni. Okey, maksudnya di sini kita ingin mendapatkan maklumat dari segi contohnya daripada sektor PKS sendiri, perusahaan kecil dan sederhana, dalam bagaimanakah pendapatan yang mereka perolehi, begitu juga bagaimana dalam kita menentukan statistik data kerajaan itu sendiri. Dan selain itu saya tertarik dengan bancian kepada golongan OKU, golongan wanita. Maksudnya tiada siapa yang terkecuali daripada bancian ini, semua golongan akan diambil kira, dikira, dibanci. Okey. Dan saya tadi tertarik dengan kaedah yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkat itu sendiri, iaitu Computer Assist Telephone Interview, CATI tadi, seperti yang dikatakan oleh Puan Shaliza, iaitu kaedah ini merupakan pembanci akan membuat temu ramah melalui telefon dan semua maklumat responden akan dimasukkan dalam sistem CATI. Ini merupakan salah satu kaedah yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkat itu sendiri. Dan kemudian adalah DOPU, Drop Off and Pick Up, seperti yang disebutkan oleh Puan Shaliza tadi, iaitu kaedah ini akan dilaksanakan oleh pembanci, iaitu meninggalkan borang soal selidik drop off di TK pada hari pembanci, dan pembanci akan mengambil semula borang soal selidik pick up yang telah diisi oleh responden. Dan ini merupakan kaedah yang fleksibel bagi kawasan bandar dan luar bandar dengan mengambil kira kemudahan sedia ada di kawasan berkenaan. Okey, Puan. Dan kita berehat seketika, Puan. Mungkin kita akan kita akan berkongsi lagi berkenaan dengan apakah itu banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020. Para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa sebentar lagi.
Baiklah, bertemu kembali dalam rancangan segmen Bual Bicara Influencer at Japan, Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, Puan, kita akan terus kepada soalan yang seterusnya, Puan, iaitu akses terhadap dapatan statistik dibuka kepada umum semuanya atau ada kerahsiaan di situ? Mungkin Puan boleh jelaskan. Okey, terima kasih Cik Mizal. Bila kita memberi jawapan ataupun soalan tu kita isi, kebanyakan responden risau sama ada jawapan ataupun maklumat yang mereka kongsikan dengan DOSM tu akan didedahkan atau tidak. Ya, betul. Sebenarnya selepas responden mengisi itu kita taklukkan sulit. Kita tidak akan dedahkan kepada orang ramailah. Okey, kita juga di Jabatan Perangkaan akan memastikan kerahsiaan responden terjamin, hanya maklumat agregat sahaja yang akan kita terbitkan. Okey, ini kerana segala maklumat yang dibekalkan oleh individu adalah sulit dan tidak akan dihebahkan atau didedahkan kepada mana-mana pihak, dan di mana ia juga bertepatan dan punca kuasa bagi pelaksanaan banci atau survey mengikut peruntukan di bawah Akta Perangkaan 1965, Disember 1989 dan Akta Banci 1960, Disember 1969. Sehubungan itu, tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu gusar akan kerahsiaan maklumat yang dibekalkan kepada pembanci. So, kita minta responden jangan risaulah maklumat yang diberikan tu. Betul, kadang-kadang orang risau, Puan, adakah data ataupun maklumat ini akan didedahkan dalam banci nanti sekiranya dilaksanakan banci pada tahun ini. Dan jelas mengatakan, Puan Shaliza mengatakan bahawa maklumat dan kerahsiaan itu amat perlu dalam kita menentukan supaya kerahsiaan maklumat ataupun data isi rumah itu sendiri tidak didedahkan secara sewenang-wenangnya, ya. Okey, baiklah. Dan apa yang penting adalah bancian ini perlu dibuat dalam menentukan dasar dan perancangan pembangunan ekonomi negara Malaysia, negara yang kita cintai ini, tuan-tuan puan, ya. Okey. Dan akhir sekali mungkin Puan Shaliza mungkin boleh berkongsi kepada kita dan para penonton sekalian, mungkin apakah harapan DOSM terhadap pelaksanaan banci 2020 ketika yang sedang rancak dilaksanakan oleh DOSM itu sendiri? Silakan, Puan. Okey, pertama sekali harapan kami di DOSM Labuan adalah untuk menyelesaikan fasa 1 iaitu e-census yang akan berakhir pada 30 September ni. So sekali lagi saya menyeru kepada penduduk Labuan untuk mengisi e-census sekiranya telah menerima postcard invitation code, ataupun jika ingin mengisi e-census, mohon berhubung dengan kami di Jabatan Perangkaan Labuan di tingkat 14. Okey, selain itu kita juga menyeru kepada warga Labuan untuk memberi kerjasama kepada DOSM Labuan, terutama untuk fasa 2 di mana kita akan adakan bancian secara bersemuka. So minta-mintalah pintu dibuka. Okey, seterusnya sokongan dan penglibatan semua pihak termasuklah penduduk sangat penting bagi memastikan setiap maklumat yang diberikan semasa banci ini adalah berintegriti dan reliable, iaitu mengikut keadaan semasa, kerana ia akan digunakan sebagai input dalam membuat keputusan yang tepat bagi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan sebagai input kepada pembangunan negara. Maklumat lanjut mengenai DOSM ataupun sekiranya ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada www.mycensus.gov.my ataupun merujuk ke pejabat kami di tingkat 14 di wilayah Persekutuan Labuan, dengan harapan memberi kerjasama sepenuhnya lah untuk banci penduduk perumahan Malaysia 2020, data anda masa depan kita. Baik, Puan. Begitu tadi harapan daripada DOSM sendiri berkenaan dengan bancian yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan pada tahun ini, iaitu banci penduduk
dan Perumahan Malaysia 2020, khususnya penduduk di wilayah Perseorangan Labuan, untuk memberikan kerjasama kepada pembaci-pembaci yang akan datang ke rumah anda pada bulan Oktober ini bagi menentukan dasar perancangan dan pembangunan pentadbiran negara dalam menentukan data statistik dan ekonomi sebuah negara itu sendiri. Tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan amat penting kepada Jabatan Perangkaan dalam merealisasikan banci penduduk dan Perumahan Malaysia 2020, khususnya kerjasama daripada anda semua amat penting dalam banci penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 pada kali ini. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Shaliza di atas kesudian datang ke studio Influencer Japan pada hari ini dalam membincangkan topik berkenaan dengan banci penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 yang saya rasakan merupakan amat penting kepada kita dalam menentukan dasar dan pembentukan sebuah negara itu sendiri. Dan terima kasih sekali lagi Puan di atas kesudian hadir pada hari ini. Okey, sama-sama. Okey. Dan moga kita bertemu lagi dalam edisi Influencer Japan yang seterusnya bagi membincangkan topik-topik yang bakal diketengahkan hanya untuk anda semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ampun Tuanku, Parti ada menerima kad e-sensus daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Terima kasih. Kini, Beta telah mengisi e-sensus. Bersamalah kita menjalankan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.